الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada tengah hari ini walaupun dalam kesibukan urusan kita dapat bersama-sama meluangkan masa untuk mendengar dan juga meneliti tazkirah dan juga tausiah yang bakal kita kongsi pada tengah hari ini. Mudah-mudahan ia akan memberikan kita manfaat yang banyak dalam kehidupan di dunia ini maupun manfaat ketika mana kita kembali bertemu dengan Allah Ta'ala dengan pahala dan juga rahmat yang Allah Ta'ala curahkan kepada kita insya-Allah. Seterusnya mudah-mudahan kita bakal Allah Ta'ala kurniakan tempat yang paling istimewa dan paling kita impikan dan idamkan, iaitu syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada tengah hari ini seperti mana yang diberitahu, tajuk ataupun tazkirah yang kita akan kongsikan bersama-sama ialah berkenaan dengan syurga idaman setiap hamba. Sidang jemaah, bila mana menyebut tentang syurga, ia adalah satu perkataan yang menggambarkan tempat yang sangat indah dan menyeronokkan. Sehingga mana kalau kita sebutkan apa sahaja yang berkaitan dengan benda yang menyeronokkan, dia akan melibatkan ataupun akan kita istilahkan sebagai syurga. Macam contoh, apabila seseorang itu gemar untuk membeli belah, dia pergi ke satu tempat yang pelbagai jualan-jualan yang murah-murah ataupun kedai-kedai yang dia nak beli barang tersebut. Di situ dengan erti kata, apa yang dia nak ada. Menggembirakan dan menyeronokkan hati dia sehingga mana dia boleh membeli apa saja yang dia inginkan. Maka dia akan gelarkan tempat tersebut adalah syurga membeli belah. Bila mana orang sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah sekalian suka berfashion dan sebagainya, pergi ke tempat-tempat yang kata banyak tempat-tempat jual pakaian yang memang yang memang menepati cita rasa dia, dia akan panggil tempat tu syurga dunia fashion. Maka apa sahajalah tempat ataupun nilaian yang diistilahkan ataupun dikaitkan dengan benda ataupun tempat yang indah-indah, orang akan gambarkan itu adalah syurga. Maka bila mana menyebut berkenaan dengan syurga, khusus berkenaan dengan syurga yang kita idamkan itu, ia bukanlah syurga seperti mana yang kita gambarkan di dunia ini. Tetapi ia adalah syurga yang sangat-sangat indah dan sangat-sangat istimewa, yang kita disebutkan oleh Nabi SAW, mata kita tak pernah lihat pun nikmat dan juga syurga yang bakal kita tempati tersebut. Bahkan bertambah-tambah hebat dan bertambah-tambah nikmat syurga yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada orang-orang yang beriman tersebut. Sebab itu kalau mana kita lihat berkenaan dengan syurga Allah Subhanahu wa taala ni, kalau kita lihat, kita ni nak masuk syurga bukan yang namanya boleh masuk begitu saja. Tak. Walaupun kita mengidamkan dan kita mengimpikan ia tak boleh hanya sekadar kita mengimpi dan mengangan-angankan syurga itu bakal kita tempati semata-mata. Tetapi dia mesti perlu dengan usaha dan ada syarat-syarat untuk kita ini layak memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertama sekali kita nak lihat apakah kriteria ataupun yang disebut sebagai akses untuk kita ini masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan kepada kita, Allah Taala nyatakan kepada kita berkenaan dengan bagaimana caranya untuk kita ini masuk syurga. Syarat dia apa? Yang paling asas. Ini benda yang tidak dapat tidak
dia mesti ada pada seseorang yang kalau dia nak dan mengimpikan atau mengidamkan masuk syurga Allah Ta'ala. Dia mesti kena ada ni. Dua benda yang paling asas. Apa dia? Allah Ta'ala firman di dalam surah Al-Kahfi. Pada ayat yang ke-107. Kita pun biasa baca surah Al-Kahfi. Maka ayat ini nak menggambarkan dan menceritakan kepada kita betapa yang mana nak masuk syurga tu, ini adalah prasyarat. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. Al-Ayah. Boleh buka surah Al-Kahfi ayat 107. Ayat ini Allah Ta'ala nak menekankan kepada kita, syarat kamu nak masuk syurga bukan hanya sekadar kita ni berangan-angan ataupun mengimpikan masuk dalam syurga tu semata-mata, tapi dia ada prasyarat. Ada kriteria. Yang pertama kata Allah, Innal ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Dengan erti kata, kita kena faham, nak masuk syurga, syarat pertama, akses dia, kamu mesti beriman. Tanpa ada iman, maka kita ini baik macam mana pun atas muka dunia ni. Apa pun kerja yang kita buat untuk yang sepatutnya layak untuk kita masuk syurga, tapi bila tengok yang kita ini tidak ada imannya kepada Allah, maka di sana syarat untuk kita masuk syurga tak ada. Maksudnya asas paling utama tu iman. Asas paling utama tu iman. Tanpa ada iman, maka kita ini tak layak untuk masuki syurga Allah Ta'ala. Maka bila sebut tentang iman ini, bila mana sebut tentang iman, adakah kita ini kategori orang yang dikatakan layak masuk syurga hanya sekadar kita ini menyatakan aku beriman kepada Allah? Dengan hanya sekadar kita ini mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hanya sekadar itu ke? Tak. Dia mesti dibuktikan. Keimanan tadi itu dengan apa? Inilah syarat yang kedua. Wa amilus salihat. Bukti yang mana dia beriman kepada Allah, maka dia hendaklah melaksanakan dan mengerjakan amal-amal kebaikan. Antara bentuk amal kebaikan yang membuktikan keimanan dia tu apa? Salah satunya adalah dia mendirikan salat fardu yang telah diwajibkan ke atas diri dia. Sebab itu bila sebut tentang perbezaan di antara orang yang beriman dengan orang tak beriman ni, solat. Solat. Sebab tu kalau mana kita sebut orang yang tak semayang ni, orang itu imannya kurang. Maksudnya bermasalah. Kalau disebut iman bermasalah tu mungkinlah orang boleh terima. Tapi kalau disebutkan tak semayang ni, kafir ni. Kena belah utara lagi kasar, kafir ni. Tak boleh ni. Kan? Orang marah sebenarnya mak. Orang kata mulut jaga sikit, jangan suka-suka nak mengkafirkan orang. Sedangkan Nabi dah bagi tahu pada kita, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa-siapa siapa-siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja tanpa ada uzur pada diri dia, maka dia telah jelas menjadi kafir. Nabi kata jelas, kafara jihara. Tak sorok-sorok, tak sembunyi-sembunyi, jelas. Dia telah kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu membezakan iman seseorang itu dengan orang tidak beriman adalah solatnya. Oleh kerana itu, syarat kita nak masuk syurga, yang pertama sekali, dia kena pastikan dia memiliki iman. Iman tidak hanya cukup sekadar iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada qada dan qadar, iman kepada hari kebangkitan, yang rukun iman 6 itu, tetapi ia mesti diselarikan dengan perbuatan kita, iaitu Allah Ta'ala sebut, wa amilus salihat. Kamu kena buat amal soleh. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Yang mana bagi mereka itu adalah syurga Firdaus. Menjadi tempat mereka akan dilayan sebagai tetamu yang sangat istimewa. Firdausi nuzula artinya dia akan dilayan oleh Allah Ta'ala dengan Allah sediakan dia pelayan-pelayan, bidadari-bidadari,
untuk melayaninya sebagai tetamu yang istimewa. Nuzula artinya tetamu yang istimewa. Kita ni biasa sidang jemaah yang dirahmati sekalian. Bila mana kita itu dianggap sebagai tamu. Bukan tamu biasa, tapi tamu VIP. Istimewa sangat. Macam mana kita lihat layanan orang VIP dengan kita yang marhain ni? Contohlah, nah, kalau kita pergi mana-mana majlis sebagainya. Kita tengok layanan untuk orang VIP, dia ada laluan khas dia. Dia ada meja khas dia. Dia ada tukang layan khas dia. Macam kita ni kadang-kadang masuk majlis, duduk tengok tempat nak duduk mana ni. Kadang berdiri setengah jam. Mana nak duduk dengan. Artinya kita tak tahu. Tapi kalau yang hak jenis VIP ni, dia main-main orang ramai tak ke mana pun, dia dialu-alukan, dah tempat duduk pun dah standby dah. Kadang tak payah kata nak tarik kursi, ada orang tolong pula tarik kursi. Duduk saja sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Nasi pun orang tolong cedok kan. Ni semua benda dilayan. Artinya kita bayangkan syurga yang Allah Ta'ala sebut bagi orang-orang yang layak untuk memasuki syurga ini, yang mana mereka itu akan dilayan seperti tetamu yang sangat istimewa. Berapa hari kita akan dilayan demikian? Kalau kata orang kenamaan, duduk satu majlis tu, mungkinlah kata dalam 45 minit, 1 jam lebih dia dilayan demikian. Balik nanti, yang mana duduk dalam kereta sebagainya, dia layan diri dia sendiri. Tapi kat syurga Allah Ta'ala ni, sampai bila akan dilayan demikian? Sampai bila-bila. Sampai bila-bila kita dianggap sebagai tetamu yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, bila mana menyebut berkenaan dengan ciri untuk seseorang itu masuk syurga, kita perlu lihat juga apa yang pernah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada nyatakan kepada kita yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, yang mana Allah Taala menyebut dalam hadis qudusi. Ini hadis qudusi. Nabi kata, qala Allah a'adattu li'ibadis salihin. Sesungguhnya kata Allah, aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang soleh. Menyediakan apa? Menyediakan syurga. Artinya dekat sana, saya sebut awal tadi, syarat untuk masuk syurga pertama tu apa tadi? Iman. Kedua, amal soleh. Tapi ada syarat yang satu lagi Allah Ta'ala sebut. Selain daripada amal soleh tadi. Selain mana kita ini beriman kepada Allah, yang mana syarat yang berikutnya pula, dia merujuk kepada Allah Ta'ala sebut, a'dattu li ibadi. Aku menyediakan untuk hamba-hambaku. Artinya, nak melayakkan untuk kita masuk dalam syurga Allah Ta'ala ini, kita kena pastikan kita ini Allah iktiraf sebagai hamba. Nah, kita ini Allah iktiraf sebagai hamba. Sebab apa saya sebut demikian? Adakah ada ataupun tidak manusia yang Allah Ta'ala tak iktiraf dia ni hamba Allah? Ada. Kerana ada manusia yang dia tak rasa dia hamba Allah, tetapi dia menghambakan diri banyak kepada hawa nafsu dia. Dia hambakan diri dia kepada syaitan. Dia menghambakan diri dia kepada harta benda dunia. Bahkan kadang-kadang dia menghambakan diri dia kepada sesama makhluk. Sebab itu bila mana Allah Ta'ala layakkan orang tu nak masuk syurga, mesti dia itu Allah iktiraf terlebih dahulu sebagai hambanya. Sebab apa saya sebut demikian? Kalau kita rujuk di dalam surah Al-Fajr. Kalau kita rujuk dalam surah Al-Fajr, bermula daripada ayat yang ke-27 sehingga ayat yang ke-30. Boleh rujuk surah Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. Allah Ta'ala sebut kepada kita apa dia? Ni nak masuk syurga. Sebelum nak masuk syurga ni apa dia? Allah Ta'ala sebut pada ayat tersebut, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. 27 sampai 30. Antaranya Allah Ta'ala sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
Wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang ini dia merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada jiwa yang memiliki keimanan dan bebas daripada sebarang penyakit kemusyrikan terhadap Allah Ta'ala. Artinya, orang yang memiliki iman yang jitu, orang yang memiliki iman yang tetap, orang yang memiliki iman yang istiqamah, inilah mereka yang digelarkan sebagai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang. Maksudnya hati dia tidak berpenyakit. Sebab itu kita hidup ni kena sentiasa berusaha memperbaik dan juga merawat hati kita. Sebab itu pentingnya kita ni duk mengaji ni. Mengaji antara satunya kita kena belajar tazkiyatun nafs. Apa dia? Penyucian jiwa. Maksudnya orang sebut hari ni pengajian tasawuf. Pengajian tasawuf. Antaranya kalau kita boleh tengokkan, banyaklah kitab-kitab. Antaranya Penawar Bagi Hati yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi tu. Kemudian Al-Jawharul Mawhub ala Munabbihatil Qulub. Ni semua kitab-kitab yang menjuruskan kepada pengajian membersihkan hati. Kemudian ada lagi kitab Ad-Da' wa Dawa Ibnul Qayyim dan sebagainya. Banyaklah kitab-kitab yang menjurus kepada penyucian jiwa. Sebab itu pentingnya kita ni hidup kena pastikan jiwa kita ini bebas daripada penyakit yang mana boleh membawa kemusnahan dalam kehidupan kita di akhirat. Sebab itu saya selalu sebut pada ceramah saya kata kita ni kalau sakit macam mana sekalipun, penyakit fizikal, jangan khawatir, dia akan tetap sembuh. Tetap akan sembuh. Sebab apa sembuh? Sebab besok bila mana kita ini pejam mata, dia akan sembuh. Tak ada orang yang mati dalam keadaan yang mana dia sakit lagi jantung. Tak ada. Sebab jantung pun dah tak berdegup. Tak ada orang yang meninggal dunia sedang kita tengok kaki dia duk kena gaut lagi. Tak. Tapi kalau orang yang masalahnya hati, syirik kepada Allah, sombong, suka menunjuk dalam melakukan amal kebaikan ni, sum'ah, ujub, riak dan sebagainya ni, hati dia tu dia tidak rawat, maka walaupun dia mati, sakit hati itu akan tetap ikut dia ketika mana dia mati. Dia tetap akan kekal. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tak panggil dia sebagai orang yang memiliki jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang. Sebab itu jiwa yang tenang ni kita kena usahakan. Kan Allah Ta'ala sebut kepada kita, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya berjayalah bagi orang-orang yang berusaha menyucikan jiwa dia. Sebab itu kita kena usaha untuk dapatkan jiwa yang suci lagi bersih. Untuk melayakkan untuk kita masuk syurga Allah Ta'ala. Bila mana Allah Ta'ala menggelarkan kita dan menyebut kita ini adalah orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan membawa jiwa yang bersih. Iaitu iman yang hakiki kita bawa bertemu dengan Allah. Ini syarat dia yang pertama tadi yang sebut iman tadi tu. Dia mesti kena ada iman. Kan? Mesti kena ada iman. Iman tu dengan arti kata, ia langsung tidak dikotori dengan kesyirikan kepada Allah. Dan segala-gala penyakit-penyakit yang merujuk kepada penyakit mazmumah. Kemudian Allah Ta'ala sebut kepada kita berkenaan dengan ya ayuhan nasul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kamu ke hadrat Tuhanmu dalam keadaan engkau redha dengan pertemuan itu dan Allah pula redha dengan kamu. Artinya kita ini redha dengan pertemuan kita dengan Allah dan Allah Ta'ala juga redha bertemu dengan kita. Selepas daripada mana Allah redha pada kita, barulah Allah Ta'ala menyebutkan pada ayat yang ke-29 tu, fadkhuli fi ibadi. Sekarang masuklah kamu dari kalangan hamba-hambaku. Artinya Allah iktiraf orang yang jiwanya itu bersih daripada sebarang kesyirikan, orang inilah yang layak Allah Ta'ala gelar sebagai hamba. Itu kalau kita buka dalam surah Al-Isra' tu kan, manusia yang Allah Ta'ala memang menggelarkan dia dan Allah Ta'ala memang dah mengiktiraf dia ini adalah hamba aku. Ia adalah para nabi-nabi. Para nabi-nabi. Kalau kita tengok Nabi kita Muhammad SAW sendiri, bagaimana surah Al-Isra' tu kan, Allah Ta'ala akan ceritakan kepada kita, subhanalladzi asra bi'abdihi. Segala maha suci bagi Allah yang telah memperjalankan abdihi, hamba-Nya. Allah iktiraf dah. Tapi macam kita hari ni, ya, kita mengakui, aku ni hamba pada Allah. Tetapi adakah Allah mengakui kita ni hamba kepada dia?
itu belum pasti lagi. Itu merujuk kepada bagaimana usaha kita untuk membuktikan yang mana kita ini benar hamba kepada Allah. Bukan hamba kepada nafsu. Bukan hamba kepada syaitan. Bahkan bukan hamba kepada sesama makhluk. Sebab itu kita kena tengok kriteria ini. Adakah termasuk dari kalangan kita? Bila sebut fadkhuli fi ibadi, akhir sekali baru Allah Ta'ala sebut apa? Wadkhuli jannati. Sekarang masuklah kamu ke dalam syurgaku. Maka di sana, sidang jemaah yang dirahmati oleh sekalian, bila Nabi kata Allah pernah menyebut a'dadtu li'ibadis salihin. Allah menyediakan, aku kata Allah telah menyediakan bagi hamba-hambaku. Sebab itu kalau kita tengok, kita ni dah melepasi sebulan dah Ramadan. Habis dah. Syawal pun hari ni akhir dah. Kan? Kita dah tinggalkan Ramadan. Maka kita pernah tak bermuhasabah sejenak dan seketika? Sepanjang ibadah dan juga amalan yang kita dah kerjakan sepanjang sebulan yang lalu, adakah Allah Ta'ala terima? Sebab sifat seorang hamba, dia khawatir dan dia takut. Kalau apa yang dia buat itu Allah Ta'ala tak iktiraf. Kalau kita buka dalam kitab Lataiful Ma'arif, bagaimana diceritakan bahawasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan para tabi'in dahulu. Mereka ini setelah usai berlalu pergi Ramadan, maka mereka akan tetap berdoa kepada Allah agar Ramadan dan ibadah yang mereka lakukan sepanjang Ramadan itu diterima oleh Allah Ta'ala. Tidak henti-henti mereka merayu selama 6 bulan ke depan. Muslimat bayangkan. 6 bulan para salafus salih, para tabi'in minta pada Allah, ya Allah terimalah ibadat kami dalam Ramadan. Banyaknya kurang ya Allah. Banyaknya lalai ya Allah. Banyaknya yang kami culah dalam Ramadan ya Allah. Ampunkan kami. Dia minta lagi. Tapi kadang-kadang kita hari ini dah rasa yang mana kita yakin sungguh-sungguh. Sebab itu kalau kita nak tengok buah hasil daripada Ramadan kita tu ada kesan ataupun tak. Apa yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali Hafiz rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan rahmatullah alaih, beliau menyebutkan kepada kita min thawabil hasanah al-hasanatu ba'daha. Di antara buah hasil daripada satu kebaikan yang kamu lakukan. Artinya, bila mana kita buat satu amal soleh, tanda amal soleh tu ada kesan dan ada nilai pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Apa tanda dia? Al-hasanatu ba'daha. Dia boleh melanjutkan kebaikan setelah daripada tu. Artinya, dia akan boleh menuruti satu kebaikan dengan kebaikan yang lain. Dia dah laksanakan puasa dalam Ramadan, dia boleh puasa sunat. Dia boleh baca Quran lagi. Dia boleh bersedekah lagi. Walaupun Ramadan tu telah pergi meninggalkan kita. Sebab itu kita nak lihat, nilai ibadah kita ni Allah iktiraf tak ibadah dari seorang hamba. Itu kita kena teliti. Kita kena faham. Kita kena takut. Sebab itu orang beriman, dia sangat takut kalau amalan dia itu Allah Ta'ala tak iktiraf. Allah Ta'ala tak terima. Oleh kerana itu, bila orang takut kalau amalan yang dia lakukan itu Allah Ta'ala tak terima, maka apa dia akan buat? Dia akan berlumba-lumba menambah amal kebaikan dia. Dengan arti kata, dia tak cukup dengan hanya amalan fardu, maka dia akan usahakan sebaik mungkin untuk menambah dengan amalan-amalan yang sunat. Baik. Sebab itu, Nabi kata pada kita, Allah menyediakan untuk hamba-hambanya yang soleh, yang baik. Menyediakan apa? Syurga. Syurga Allah Ta'ala ni bentuknya bagaimana? Nabi sebut kepada kita. Dalam hadis ini, Nabi kata, mala aina ra'at. Dia adalah nikmat yang mana mata kamu tak pernah pun tengok. Kita biasa baca ayat Quran, disebutkan dekat sana syurga ini antara keindahannya mengalir sungai-sungai di dalamnya. Nah, kita kalau kata orang Melayu kita ni lah, kalau sebut sungai ni mungkinlah kita ni tak berapa yang kata nak nampak indah sangat. Pasal sungai kita pun tak berapa banyak orang duk jaga indah ni. Kan? Taklah semua kan, tapi kalau kita tengok kan, sungai-sungai kita ni Allahu Akbar. Kan? Kadang yang hak jenis tak terpelihara ni kan, menyedihkan. Menyedihkan. Itu pun yang mana kita tengok bila mana ada majlis-majlis ataupun ni,
yang sebut sebagai orang yang pihak-pihak yang berwajib ambil tanggungjawab untuk bersihkan balik sungai dan sebagainya. Dalam kadar orang nak bersih-bersih tu, kat ujung sana ada juga orang buang duk sampah apa ni semua ni. Kadang orang jenis macam ni. Lepas tu kita kalau kata mengalir sungai, biasa je lah. Tapi bayangkan, yang mana ada sungai-sungai yang kalau kita tengok di dunia ni, kalau kita tengok, Masya Allah, tempat tu mendamaikan dan tenang. Salah satunya kalau kita boleh gambarkan, ada rezeki boleh tengok sendiri depan mata kita dan merasai, yang mana kita tengok bagaimana orang gambarkan di Switzerland. Bayangkan muslimin di Switzerland. Switzerland macam mana orang tengok gambar orang hantar apa ni semua kan. Dengan gunung dia punya padang ragut dia hijau, dengan suasana yang sejuk, air yang mengalir jernih dan sebagainya. Kadang-kadang ada orang dia buat gambaran, dia kata agaknya macam ni kot damai syurga. Kat dunia kita nampak benda tu pun damai, rasa tenang dan sebagainya. Syurga, kata Nabi, mala aina ra'at. Mata kamu tak pernah terlihat. Mata kamu tak pernah tengok dan tak pernah yang kata ternampak kat dunia dulu. Indah dan cantiknya syurga yang dia sedang duduki tersebut. Sebab itu bila sebut tentang nikmat syurga ni, di dalam surah Sajdah tu, Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan kepada kita berkenaan dengan nikmat syurga ini, dia adalah satu nikmat yang langsung manusia tu tak terduga dan tak terduga lah, maksudnya dia tak sangka-sangka apa yang dia dapat tu. Bahkan ketika mana dia melihat kali pertama, kata Allah Ta'ala, qurrati a'yun. Mata dia akan jadi tenang dan dia seronok baru lihat. Belum capai lagi dan belum jamah lagi benda tu. Tengok pun dah nikmat dah. Sebab itu bila mana sebut tentang syurga Allah Ta'ala ini, rata-rata nikmat dan ganjaran yang Allah Ta'ala bakal limpahkan kepada kita, bentuknya macam mana? Bentuknya kejutan. Kejutan. Kalau bahasa kampung saya, dia panggil surprise. Lebih kurang macam tu sudah jemaah. Artinya semua kejutan. Tak ada benda yang kita kata, kot ni kot aku akan dapat tak. Dia akan pandang benda tu kali pertama dan terus jatuh hati. Macam kita kat dunia ni, kalau orang buat kejutan kat kita, tak semua benda kejutan yang orang beri kat kita, kita berkenan. Macam contoh kadang kan, anak-anak kita ke, siapa-siapa lah kan, duk bagi kita benda tu, yang mana benda tu kita rasa macam kita tak apa nak berkenan, tapi sebab kerana orang bagi, kita hargai. Tapi hati kita tak berapa seronok sangat pun. Pasal benda yang dia bagi tu tak berkenan. Kita kita tak rasa nak lah benda tu. Tapi sebab dia bagi, maka kita hargai saja. Tapi dekat syurga Allah Ta'ala ni beza. Apa saja yang Allah Ta'ala akan anugerahkan kepada kita, kali pertama kita tengok, kita jatuh hati dan hati kita lapang dan seronok untuk menerima apa yang akan dianugerahkan untuk kita tu. Sebab itu, mana-mana nikmat syurga itu, gambarannya apa? Mala aina ra'at. Sebab itu, bila mana kita berada dalam syurga ni, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Ketika mana kita berada di dalam syurga ni, kita semua ini yang mana yang disebut sebagai indah tak indah tu, semua orang yang masuk syurga ni dia akan jadi cantik. Yang lelaki dia akan jadi segaknya, yang perempuannya dia akan jadi cantik, dan sebagainya. Dia tak ada yang mana ahli syurga ni yang mana comot-comot ke, yang apa masalah kulit je. Ahli syurga ni Nabi SAW bagi tahu kepada kita, dia masuk saja syurga, dia akan berubah 5 benda ni. Ni yang bakal kita akan dapat insya-Allah. 5 benda ni dia pasti akan berubah pada orang yang masuk syurga. Kita yang macam hari ni ke? Kita macam hari ni. Tapi kita berubah daripada sudut fiziknya. Daripada sudut fizikal kita tu berubah. Fisiknya berubah. Yang pertama, Nabi SAW bagi tahu kepada kita dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, bagaimana diceritakan oleh Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi sebut pada kita, yadkhulu ahlul jannah. Yang mana ketika saat ahli syurga itu memasuki syurga, maka yang pertama dia akan berubah ataupun dia akan disempurnakan dirinya menjadi apa? Yang pertama jurdan. Yang kedua murdan. Yang ketiga mukahhalin. Dan yang keempat
abna'a thalathina aw thalathin wa thalathina sana. Kan? Ini kita sebut 4 dulu. Sebab ini hadis, satu hadis. Ada yang kelima, hadis yang lain. Yang 4 ini asasnya bila mana kita ni masuk syurga, kata Nabi, ahli syurga itu pertama dia akan jadi Jordan. Jordan ni apa dia? Jordan ini, kata para ulama muhaddithin, dia merujuk kepada kulit yang sangat halus, mulus. Maksudnya, ahli syurga, dia tak gaduh dan dia tak kalut yang kata nak beli produk muka, tak ada. Kulit dia cantik. Kan? Kita kat dunia ni kadang tengok daripada jauh macam cantik. Pergi dekat tengok jerawat punya banyak. Nampak sidang jemaah sekalian. Kan? Oh, tengok cantik. Rupanya sidang jemaah bila mana buang yang kata make up dan sebagainya, jeragat pun ada. Macam-macam. Itu belum nak cerita apa nama ni? Apa ni? Orang panggil apa? Kutil kolesterol apa macam-macam sidang jemaah. Macam-macam ni kulit orang kita ni. Kan? Manusia atas muka dunia ni. Hang duit banyak tara mana pun, ada cacat celah. Kan? Sorok tengok dekat sini semua, tegang tengok. Cuba buka tengkuk sikit, rupa dah melebih dah. Ni hakikatnya yang mana dunia ni dia macam tu. Kulit kita ni yang mana dia akan mengalami perubahan bila mana meningkat usia. Itu biasalah fitrah. Sebagai peringatan untuk diri kita masing-masing. Kan? Untuk diri kita masing-masing. Itulah dunia yang mana tidak kekal. Tapi bila mana masuk syurga, Nabi sebut pada kita, dia akan jadi Jordan. Jordan ni apa? Kulit dia halus, mulus. Kan? Tak ada cacat celah di sana. Ini pertama. Semua akan jadi demikian. Yang kedua, yang disebut sebagai murdan. Murdan ni apa? Kulit dia seakan-akan bayi yang mana kita lihat bulu-bulu halus baru tumbuh. Ini kulit ahli syurga. Bulu-bulu halus yang baru tumbuh. Kan? Itu keadaan dan gambaran bagaimana kita ni besok bila masuk syurga. Itu yang kedua. Yang ketiga disebutkan di sana, kita akan jadi seperti mana? Mukahhalin. Iaitu mata kita ini akan seakan bercelak. Ni, mata kita ni seakan bercelak. Artinya indah lah. Maksudnya rupa paras kita masing-masing indah dan cantik, lagi segak, yang mana mata tu macam bercelak. Dan yang keempat, berubahan kita bila mana masuk dalam syurga itu, kata Nabi SAW, usia kita ni, dia takkan lebih 30 dan 33 tahun. Artinya masing-masing kira umur lingkungan pemuda-pemudi. Pemuda-pemudi. Maksudnya kalau orang yang kata kita punya kiraan lah kan, orang kita boleh sebut, yang pemuda ataupun pemudi tu, kiranya umur dia, capai kiranya sampai 40 tahun. Tapi nak bagi tahu kat kita, ahli syurga ni masing-masing memang pemuda-pemudi. Kan kita ada baca hadis bagaimana Nabi SAW bergurau dengan seorang wanita berusia kan. Nabi kata dalam syurga tak ada orang tua. Kan? Maka orang perempuan ni dia rasa sedih dah. Macam mana pula tak boleh orang tua nak masuk ni. Sebab Nabi bagi tahu pada dia, hakikatnya bukan yang kata orang tua dekat dunia ni tak boleh masuk. Sebab besok dekat syurga, semuanya muda. Kan? Semuanya muda. Artinya jadi pemuda-pemudi semua ni. Rata-rata semua pemuda-pemudi. Ini yang katanya nikmat syurga yang bakal didapati dan dinikmati oleh mereka yang Allah Ta'ala layakkan untuk memasuki syurga. Seperti mana kriteria yang saya sebutkan awal tadi itu. Kemudian, hadis yang berikutnya merujuk kepada satu lagi ciri. Yang mana kita bila masuk syurga, perubahan fisik kita akan berubah. Antaranya Nabi SAW menyebutkan kepada kita, فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ عَلَى surati Adam. Ya? Setiap orang yang masuk syurga, fisik dia akan menjadi seperti mana awal-awal penciptaan Adam. Ini hadis Bukhari Muslim. Setiap ahli syurga, dia akan jadi seperti mana awal-awal penciptaan Adam. Adakah kita ni akan jadi seperti Adam tu? Gambaran Adam tu macam mana? Artinya besarnya kita. Kita masuk syurga bukan dengan saiz kita hari ni dah. Kita akan dibesarkan seperti mana Nabi Adam awal-awal dicipta dahulu. Nabi Adam diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan besarnya bagaimana? Disebutkan dalam hadis yang sama, tuluhu sittuna zira'an.
tingginya 60 hasta. 60 hasta. Kalau dikira 60 hasta ni, kalau ikut kira-kira hasta ni ditukarkan kepada meter, lebih kurang dalam lingkungan 30 meter tinggi. 30 meter tinggi berapa tingkat? Orang JKR lebih kurang berapa tingkat? 30 meter. 2 tingkat. Tinggi lah. Senang cerita tinggi lah kan. Maksudnya sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, nak bagi tahu dekat kita, itulah fizikal bila mana kita ini masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Ni sebab apa kena yang katanya kena perbesarkan? Maksudnya tak seperti mana kita dekat dunia ni kecil macam ni. Sebab untuk menikmati syurga punya nikmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam syurga rata-ratanya mewah dan besar. Kalau kata kita masuk dengan ciri fisik kita yang hari ni, silap kita ni jadi awang kenit dekat sana. Jadi susah lah kan. Sebab itu Allah Ta'ala berikan setimpal dan juga bersesuaian dengan tempat yang kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kelak. Jadi itu di antara gambaran-gambaran bagaimana syurga yang Allah Ta'ala tawarkan kepada kita. Muslimin dan muslimat dirahmati sekalian. Jadi apa yang kita dah bicarakan pada hari ini, kesimpulannya, yang mana nak masuk syurga itu bukan hanya sekadar kita menyimpan angan-angan, tetapi dia mestilah dibuktikan dengan usaha, amal soleh kita. Bagaimana cara untuk kita beribadah dan bagaimana caranya untuk kita membuktikan kepada Allah yang mana kita ni benar-benar mengakui yang aku ini hamba kepadamu dan engkau terimalah aku ini sebagai hamba kepadamu untuk kita ni layak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi rasanya cukup sekadar itu dahulu perkongsian kita pada tengah hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan dan kongsi pada tengah hari ini akan memberikan faedah dan manfaat untuk kita menambah amal kita, seterusnya melayakkan untuk kita ini mendiami dan juga menduduki syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kelak. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Yang baik itu hanya dari Allah, kurang dari kelemahan diri saya sendiri. Mohon maaf andai terkasar bahasa, tersilap kata, juga mengambil masa yang lebih daripada sidang jemaah sekalian. Insya-Allah kita tangguh dulu majlis ilmu kita pada tengah hari ini dengan sama-sama kita membaca kafaratul majlis, suratul As, dan kita tutup dengan doa insya-Allah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. هذا بالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.